Halo, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Untuk kesekian kalinya, kita dapat good feedback daripada viewers yang mengatakan Encik Malik ni cun gila lah bila bagi ilmu. So, as promised as well, Encik Malik kembali. Kali ni dia nak cerita tentang jenis-jenis malware dan cara-cara mengatasinya. Aplikasi yang bagaimana kita nak handle malware-malware ni. So, without further ado, sebelum kita start, please tolong share, subscribe kan, dan tolong tekan loceng. Keteking. Nanti kita akan prompt. Okay, without further ado, Encik Malik, sila masuk. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Oi, macam mana puasa? Okay. Okay, Alhamdulillah. Puasa PKP kita panggil. Itulah dia. Kau puasa apa ini? Hari ni biasa je makan apa paprik. Kalau tidak Nasi putih dengan paprik. Kalau tidak baru time ni memang meriah gila kan. Okay. Betul? Kat masjid tu ramai orang miss masjid punya buku lambuk. Yalah typical daripada aku kecil kot. Kita kan orang KL sangat. So, boleh. cerita sikit apa yang kita nak story hari ni. Okay, so insyaAllah hari ni kita akan cover cara-cara jenis malware dan aplikasi untuk mengatasinya. Okay. Cuba share sikit, tengok apa benda kita nak kongsi. Ni. Okay. So, ni yang kita akan cover lah. Right. So guys, kita nak mula sekejap, bro. Nak sikit. So, about all this thing, yang tentang Trojan, worm dan sebagainya, ransomware, kita actually dah elaborate sikit dalam video-video yang sebelum ni. So, kalau ada kesempatan, tolong reviewkan video-video yang dah ada tu, so that you can have an idea tentang apa yang kita duk cerita ni. So, dia actually kesenambungan lah Okay bro. Okay. Alright, shall we? Boleh? Yep. All yours. Okay, so kalau untuk pengetahuan semua, malware ni dia ada banyak jenis. Ni antara yang 9 yang selalu kategori malware yang orang tahulah. Okay, contohnya virus, backdoor Trojan horse, worm, botnet, ransomware, rootkit, adware, spyware, dan last sekali keyloggers. Okay, kebanyakan orang kita dia orang rely kat dunia AV1 je, dan juga katakan macam firewall, dia orang just rely kat Windows punya firewall. So dua tu je yang orang rely untuk mengatasi macam-macam jenis malware ni. Okay, so bagi saya benda macam tu tak patut berlaku lah, because you need to have specific punya apps untuk attack spesifik punya malware. Contoh macam ni dia punya ibarat macam kalau katakan kita ada dua jenis kereta. Okay, satu kereta sedan, satu lagi kereta Ferrari. So kalau katakan kawan ajak kita pergi berlumba, agak-agak kereta apa yang kita akan bawa? Kereta sedan ke kereta Ferrari? Confirm lah Ferrari. Kenapa? Laju nak menang kot. Okay, dia laju kenapa? Oh, sebab engine dia power, design dia power. Kan dia punya. Yes. You know? Betul. Tepat sekali. Of course. Dia engine tu yang penting. So, setiap aplikasi dia ada engine yang tertentu untuk mengatasi malware yang tertentu tu. Okay. So, kalau katakan kita ambil macam AV which is kebanyakan AV yang jenis ada suite. Contoh macam Commodore suite, and then apa lagi? Avira antivirus suite. That means macam all in one. So, kalau ada all in one, engine dia tak spesifik. Okay. That means dia tak betul-betul attack
that particular malware. Okay, sebelum tu Yes. ada orang pernah cakap dengan aku lah. Dia kata, why do you need an antivirus? Whereby Windows pun dah ada Windows Defender kan? Ada? So takkanlah Windows tak protect habis dia punya application yang ada. Contoh dia macam ni lah, senang. Kalau katakan kita ada sakit kulit, takkan kita nak makan Panadol. Betul? Betul? Dia mesti ada ubat yang tertentu yang kita kena gunakan. Okay? So Panadol dia bukan all in one Macam AV yang Windows punya ni, kebanyakannya orang ingat dia macam all in one. Okay, but actually it's not. Dia paracetamol ni lah. Dia boleh kurangkan rasa sakit tu je lah. Painkiller. But doesn't lebih kurang lah. Problem lah. Boleh. Yes. Okay. So, faham Faham. Ada soalan setakat ni? Okay, ikut. Kejap lagi. So, kalau boleh, in future, jangan rely hanya pada AV ataupun antivirus yang memang dah ada, sedia ada dalam kita punya sistem. Contoh macam yang tadi kita punya brother Saiful bagi tahu yang Bitdefender, Windows built-in dan juga Windows Firewall which is already built-in juga. Okay, kalau boleh jangan rely 100% on them. Kita kena ada anti-malware apps yang lain untuk target specific malware. Okay, so contoh macam virus, memang semua sedia maklum memang kita guna antivirus lah. Kerana antivirus ni macam-macam jenis. Okay. Contoh macam saya suka guna SmartDev dan juga kombinasi dengan Commodore lah. Okay, so ni SmartDev saya, dia kecil size saya. Okay, SmartDev ni dia daripada Indonesia ni. So, what does SmartDev do? Dia macam AV yang lain. That means detect virus. Jenis-jenis virus dia boleh detect. So, yang bagusnya dia punya size dia kecil. Oh, kau suka sebab size dia kecil kan? Dia tak banyak guna memory. Okay. So ini SmartDev. Ni kebanyakan yang guna ni basically yang free versionnya. Yalah, tengok Brother Malik dah tolong kita dapat yang murah, yang free, yang senang nak handle daripada yang kelas sebelum ni lagi. Dalam sesi sebelum ni lagi dia memang dah bagi 3 application yang free tu. Yes. So, dia tak semestinya free tu tak bagus. Dia yang penting cara kita nak gunakan tu. Orang yang handle benda tu, itu yang penting. I see. So this is just another antivirus lah. Yep. Yeah. Macam boleh scan, boleh select, full scan. Normally buat full scan lah. Once in a while, contoh macam 4 bulan sekali. Okay. Buat full scan. Okay. Settle. So this is the first one, guys. SmartDev. Okay. Itu antara jenis AV lah. Alright. And then ada juga yang Commodore. Okay. So, Commodore ni dia banyak lagi lah. Macam kau cakap tadi, dia for a specific type of viruses kan. So this SmartDev kita untuk yang macam mana? Semua jenis virus lah. Yeah. Sebab malware dia ada macam-macam jenis malware. Virus is one of them. So AV ni dia attack all those viruses. I see. So boleh clear semua sekali. Okay. SmartDev. Alright, the next one. Yes. Dan juga AV pun dia attack backdoor Trojan horse. Dia boleh detect yang ni. AV. Tapi macam saya prefer guna anti-Trojan. Which is you boleh search lah Trojan Hunter ni. Right. Internet.
Semua ni basically dia free. Ni Trojan Hunter. Okay. So download that, install lah. Tak berat ke ni? Basically size ni tak, sebab dia engine dia spesifik kan. So yang mana engine spesifik ni size dia tak besar. Okay. So you boleh guna ni. You can just download this. Right. Okay, so itu untuk Trojan Hunter. Okay, next is a worm. Okay, yang ni handled by firewall. Contoh macam Commodore, dia ada built-in firewall sekali lah. And then next is a botnet. Okay, ni AV boleh detect botnet. Ataupun saya prefer guna yang spesifiknya, which is anti-botnet. Ni pun boleh search dalam internet juga. Okay, botnet. So botnet ni basically dia akan jadikan you punya sistem macam robot Dia akan guna you punya sistem, dia akan hog your memory. That means akan gunakan banyak memory lah dalam sistem you untuk kegunaan dia orang. I see. Alright. Dia macam parasit. Nombor 5, dia macam parasit lah, dia tumpang ke atas tu kan. Dia arah kita. Yes. Betul. Okay. Alright. Dia sama macam worm juga lah, worm. Worm ni selalunya dia depan dia mesti ada W.32. Contoh kalau you siapa-siapa nampak yang jenis macam ni, W.32, yang ni basically jenis worm. 32 tu maksud dia 32 bit. Okay. Kebanyakan virus yang dong create, worm yang dong create tu is a 32 bit punya worm. Sebab tu dia nama dia W.32 and then ada nama khas dia lah. So Photos yang pakai 64 macam mana? Sama tak? Sebab virus worm memang kebanyakan majority yang kita nampak is W.32 nya type of worm. Asas dia memang 32 bit. Okay. So walaupun sistem kita guna 64 bit, still memang boleh kena infected by 32 bit nya worm lah. Oh, okay. Faham. Okay. Kalau kita ada worm issue, then you go for Commodore, you have backdoor Trojan horse, then you go for Trojan Hunter virus, kita pakai SmartDev lah. Any AV lah. AV lah. SmartDev boleh, Avira, AVG. Yang will do a good job so far to your experience is SmartDev 2 lah. SM. Yes. I pair dia dengan Commodore. Sebab I guna dua. I see. So maksudnya bagi mereka yang selalu akses ke internet, you know, so SmartDev and Commodore is good enough. Good combination. Yep. Okay, faham. Okay. Ransomware. Ini okay. Buat ni. You know? Ransomware ni yang paling susah sekali nak remove lah orang kata. Once kena ransomware memang that's it. Memang susah sangat nak remove dia. Okay. So cara untuk mengatasi ransomware adalah backup. Make sure backup tu memang yang paling recent lah. Yang paling updated. Should these people backup their files, their system? Your recommendation? How apa dia? Dia nak backup berapa kerap dia nak backup ni? Kekerapan. Kekerapan backup tengok pada file yang you gunakan lah. Okay, saya cadangkan buat daily backup lah. Daily Can you show basically kat mana tu? Kalau ada orang kata buat backup, kat mana aku nak backup? Yalah maksud backup yang bukan okay. Kan?
Backup sama ada kita nak guna backup punya apps, tapi macam saya guna copy paste Make sure backup, jangan backup dalam same media So maksudnya dia pakai external hard disk ke macam tu lah? Yes. Jangan backup dalam media yang sama. Sebab kalau you punya hard disk kena ransomware, kalau you buat backup kat same hard disk, walaupun different partition, memang kena gak. I see. So it is a good practice nowadays if you can afford, get an external hard disk and do your backup there. Tu kau punya suggestion lah. Betul. Contoh macam ni nak buat backup, just katakan kita dah buat kerja kat file ni, and then kita just copy paste lah. Copy, pergi ke external kita, and then buat satu folder, nama backup punya folder, and then kita paste kat sini. Yang ni file to file. Bagaimana pula kalau macam the whole system kan kaput dah. Dan macam kan kadang-kadang memang laptop memang ada backup kan. So better for us to do that ke macam mana? What's your recommendation? System backup. You want to do a system backup? Yes, because bagi saya tak digalakkan guna sistem backup because sistem ni you can just reinstall balik. Yang penting data-data dalam tu. That means personal data tu yang patut backup, not the system file. So in this case, kalau orang tu tak ada hard disk, tak ada external hard disk lah. So aku rasa simpan dekat cloud pun boleh kan? Boleh. Saya pakai cloud. Avenue mana sekarang dah banyak kan options kan? Betul. So simpan kat cloud. Ransomware, that's the only way lah. Buat backup lah. Lepas tu buat apa? Kalau terkena ransomware, nak buat apa? Terkena ransomware, basically kita boleh try Google anti-ransomware punya apps. Tapi selalunya jarang boleh dapat lah. Memang amat jarang sekali So these are some of the ransomware punya. Anti-ransomware. Norton Security, Kaspersky. Tapi ni semua macam saya kata lah, dia tak menjamin 100% Itu kalau dah kena. But is there a way untuk kita prevent benda ni daripada berlaku? Ada. So what should you advise us to do? Contoh kalau katakan kita suka browse internet, pastikan site internet tu dia punya URL bukan yang jenis merapu. That means kita boleh place pointer kat sini. And then kita boleh tengok apa? Inspect. Contoh yang ni right click punya lah You can just inspect and boleh tengok kat sini. Tapi yang ni memerlukan kepandaian nak baca certain coding lah. Contoh macam ni yang tadi saya right click tu daripada ni http schema.org search result punya page. And then kalau nak tahu sesuatu site tu dia valid ke tak, kita boleh pergi whois. Nak tahu siapa owner site tu. Macam apps yang phone tu tu website lah Ada. Katakan kita nak pergi www.
banktoyou.com.my. Okay. Kena cari yang who is yang lain pak. Kadang-kadang dia ni ada yang tak keluar. So boleh try buat who is-nya lookup domain. These are some of the website address. Oh, banyak. Yang boleh guna. Banyak. Kasi Boleh try lah. Any one of these. tengok merapu je tempat tu, maksud tahulah. Betul. Satu lagi kadang-kadang macam kita tengok dalam internet site-site yang jenis racist. So kita boleh tahu lah siapa yang owner dia. Okay. So dia So cover dalam dunia zaman sekarang banyak fitnah kan. ya. Okay. So kita macam kita cakap sebelum ni lah, kena banyak berhati-hati. Okay. That means buat due diligence. Buat kajian dulu sebelum kita nak klik. Tengok dulu betul ke tak. Reliable ke tak site ni. And then baru boleh share ataupun baru boleh klik. Especially jangan klik yang site tak ada HTTPS lah. Tak secure. Okay, sebab dia tak secure. Alright. Okay. That's a good tip. So itu antara cara kalau nak browse site yang reliable lah. Okay. Ada soalan? No, rasanya okey kot. Faham dah tu. Crystal clear. Okay. Alright. Faham lah kau tegang ni. Okay, next. Okay, yang penting ransomware ni backup Ini memang paling penting. So the best and only way is always backup your work, but please jangan backup dekat tempat yang sama, backup lah tempat lain, sama dekat external ke hadis ke, dekat cloud ke, dalam thumb drive ke, ikutlah cara. Jangan simpan dekat tempat yang sama. Dah lah kerja kat C, nak backup pun simpan kat C, dan semua macam tak payahlah. Betul. Doesn't make sense pun, betul kan? It doesn't make sense. Backup. Lagi satu, kadang-kadang orang ingat kalau dia buat partition, dia backup kat partition lain, sama ke? Sebab dia same media. Tak, dia macam rumah Kalau rumah tu yang sama, letak lain tengah-tengah, dia bukan jadi dua rumah. Letak dia, bukan kau bina dinding pun. Betul. Kan? It's going to be the same house. So kan jangan cakap, ini rumah aku, rumah dia. Kan, pergi register pun orang dah pening kepala, apa benda dia cakap ni kan. Takkan letak dua rumah sama, bagi dua. So it doesn't work. So the best way, backup lah tempat lain. Kan? Sekarang dah murah, cloud pun ada yang servis murah-murah, Dropbox bagai tu dah free lah. Simpan. And those yang pakai 365, you know that you have 1 terabyte of storage dekat cloud, pakai lah. Ini pergi bukan cerita Korea bagai lah, tak payah buat sembahan kecil backup. Okay, boleh. Alright. Okay, next after ransomware is rootkit. Rootkit ni basically nama pun rootkit so dia akan attack those root files. Contoh macam punya file-file kernel. Kernel file. Kernel file ni contoh macam yang system file. Okay, contoh macam ni strict dot kernel ataupun kernel kernel file. Okay, so those are jenis-jenis file yang kernel lah contoh macam ni. Apa efek dia kalau affected by this type of virus? Since they attack root, so kita punya sistem mungkin tak boleh boot
tak boleh boot ataupun dia hang during boot. Okay, alright. So kalau That means root. jadi macam tu, they have to do what? They have to go to safe mode untuk load dia punya Windows ke macam mana? Kalau jadi macam ni, okay, you kena scan dulu guna yang ni lah, anti rootkit Boot, ataupun rootkit revealer. tak boleh boot. You have to boot into command prompt. That means bila you dah boot Windows, you tekan F9, Okay. F9, function 9 tu, okay, and then select boot to command prompt. Okay, so once dah boot to command prompt, nanti you run this particular apps lah, anti rootkit. Contoh kat sini ada ni, rootkit revealer. Okay, you can just run that. Nanti dia akan detect whatever rootkit yang ada dalamnya sistem. Dia attack kernel spesifik dia attack Kernel ataupun root files lah. System file, macam yang file *.sys. Those are the files yang dia attack. All your root files. Dia datang, dia hanya untuk bagi komputer orang jam kan? Bukan dia ada motif pun. If ransomware, I understand they will ask for money. Kan? But they other viruses hanya nak bagi rosak Okay. Itu je. Right. Yang just nak bagi kita punya sistem rosak. Right. Okay. Alright. Any question so far? Setakat ni. Rootkit revealer ni boleh download, boleh run directly lah kan? Kena run dalam command prompt. Command prompt. Can you show a little bit, bro? Kalau I show, I have to shut down my system. Dia kena boot to save. To show what are the text that you have to type. Okay, basically bila you restart, okay, nanti you akan nampak yang Windows boot menu. Yang jadi macam ni. Okay. Tekan F9 tadi kan? Yes. Tekan F8. Yang ni F8. Silap-silap. Okay. F9 pula. F9. Tekan F8, dia akan pergi ke advanced boot option. Lepas tu kita select ni lah. Save mode with command prompt. Okay. So once ada pergi ke save mode command prompt, and then kita akan nampak yang ni command prompt. Tapi in full screen lah kan command prompt ni kan? Okay, can you guide them where to go? How to go to that particular location tu? Command prompt. Yes. Okay, once you click yang save mode with command prompt, apa pula benda Allah ni? Yang ni oh YouTube. Sebab orang zaman kita awal-awal masa skrin hijau kan, hitam hijau tu masih lah ingat sikit-sikit kan command prompt ni. Orang zaman sekarang mana ada, semua access pakai icon ni, double click sana, klik sini, right click tu ke. Kan tak jumpa pula. Betul. Dia actually yang okay ni. Tree. Yang ni. So bila kita on PC balik,
Masa dia nak boot tu, kita tekan F8. Okay. And then akan masuk sini. Save mode with command prompt. Okay. Okay. Jika So select save mode with command prompt, and then dia akan keluar ni lah. Right. Daripada sini. And then kat sini kita kena search lah kat mana yang kita install kita punya rootkit revealer. Okay. So dalam case ni katakan nak pergi situ lah. Dia dekat mana tu? Okay. Katakan saya extract rootkit revealer ni pergi ke C drive lah Lepas saya dah download tu, saya extract dia. Ni. Kena rootkit. Kena run admin. Access. Okay, ni saya copy dia pergi ke C drive. Tadi ternampak hijack disk tu apa? Hijack disk tu pun basically untuk scan malware. Lagi nanti boleh tunjuk jap. Okay. Okay, so once kita dah download kita punya rootkit revealer tu, okay, and then kita extract pergi C. Okay, so kita nampak dia ada kat sini. So bila kita buka directory, okay, ni rootkit revealer. Okay. So kita pergi change directory, rootkit revealer, dan tengok directory down ni. Right. So just run lah. Type lah. Okay. Sebab rootkit revealer ni memang dia just run dalam kita punya ni command prompt saja. Okay, nampak guide tadi kan macam mana Bro Malik pergi daripada directory tu, dia change directory list out kan, dir/w tu kan, sampai dia dah jumpa rootkit revealer tu dan dia terus run saja. Okay, so kan takutkan ada yang tanya, lepas aku pergi dekat command prompt tu nak buat apa? Kan, so how you do it. Alright. Okay. Boleh sambung kot? Dia dah faham lah tu? Okay. Ada soalan? Tanya kemudian. Dekat ni. For me is okay, tak ada masalah. Boleh, alright. So next is adware, advertising newware. Ni yang jenis ada keluar pop-up lah. Okay. Kadang-kadang kita guna browser blocker yang ad punya blocker kat browser kan. Itu pun kadang-kadang tak jalan. Still ada keluar pop-up kat dalam website kan. So kita kena download ni lah, adware. Ni free ni. You can Google and look for adware. Yes, adware. Dia kat sini. You can just key in adware. Ni. Okay. Okay. Alright, this one. Yep. Download dalam adware.com punya site Dengan if possible. Okay. Dengar tu. Download dalam adware punya website jangan pergi tempat lain. Takut ada yang menumpang kan. Ada saka pula follow kat situ kan. Yes. Tapi kalau nak tahu saka-saka tu semua tu nanti session lain boleh. Oh, ada yang juga. Tu guna hash. Oh, ada cara nak mengenal saka Aku ingat kenal Itu guna hashing. I see. Hash detector. Hash detector Oh. Okay. Kita tengok. Okay. Alright. Okay. So once you dah download, install and then scan lah. And then the rest tu dia akan detect lah. As simple as that. Yep. Alright. Settle. Tu dah faham. Next. Spyware. Spyware.
Spyware ni basically dia akan spy your system That means contoh macam Facebook, actually Facebook ni dia punya plugin is some sort of a spyware. Cookies is also consider some sort of spyware. Sebab tu digalakkan bila kita pergi buat Maybank to you punya banking kan, ataupun whatever online banking transaction, lepas dah buat tu, clear all your cache so that cookies ni semua hilang. Aku ada Yes. Okay. So cookies ni some sort of macam spyware agak lah. Dia detect the time you log in, site apa you pergi visit, and then what ada transaction barang yang you beli. Itu yang kadang-kadang dalam Facebook dia boleh detect, dia akan keluar ad yang berkaitan dengan kita punya minat. Sebab dia tahu site-site apa yang kita dah visit. Is there a way on how we can prevent that? Kalau tekan kat Facebook, since you were talking about Facebook kan? Facebook basically one thing for sure, kalau boleh try minimize penggunaan dia lah. Sebab kita dah agree once kita guna Facebook, kita dah agree untuk diorang guna segala whatever we have kat platform dia. So like when you are in Facebook, you like in open book lah Yep. Cuma, okay, let me show you since you dah brought the Facebook method up. I go to Facebook through I punya handphone. Nampak? This is a Facebook. Okay, and then pergi kat setting. Ni, setting ni, atas ni. Okay, let's kan? open mind dekat. Okay. Setting, then you go yang ni settings. Ni. Okay. Alright. Then you go to ni. Off Facebook activity. Nampak? Okay. Nampak? Right. Off Facebook activity. Okay, yang ni. Okay. Okay, lepas dah tekan tu dia dekat your off Facebook activity tu, what can you do? Clear history. So what happen when you do that? Okay, once you clear history dalam ni dia cakap you disconnect off your Facebook activity history from your account. So that means, ingat tak, kadang-kadang kita nak pergi site, login certain site guna Facebook punya account. Dia boleh detect history kita melalui tu lah. Single sign on, SSO. Okay. Itu yang So from time to time buang lah. Clear history. Okay, dah dapat tips tadi. Alright, nanti kita akan list out. Yes. Contoh sama gak dengan kita punya yang ni gak? Browser. Kan kita kena whatever bila dah browse internet semua tu, pastikan kita clear history lah. That means pada setting, dan kita cari lah dunia mana. Use current, setting, system engine advanced, system, privacy. Di dalam privacy tadi. Yang ni lah. So kita tengok kita punya privacy ni. Location, printing accessibility. Kadang-kadang reset clean up ni. Bagi access kan dekat orang-orang ni tanpa sedar. Betul.
apa yang kita buat, you know. Kenapa kita bagi akses? Sebab lack of knowledge lah. Lack of knowledge. Yes. You know. Dan kita pun curious. Tak ada bagi pun. Masa bila pula I kata okey? You know? Kadang-kadang benda ni kita bagi tanpa sedar kan. Tak, lagi satu masa kita kadang-kadang kita register certain things, kan dia bagi kita punya apa, dia suruh kita baca dia punya rules and regulation dia kan. Takkan baca banyak. Agreement tu kebanyakannya orang kita just tekan yes je, tak baca pun. Dia punya trick, dia buat benda tu banyak muka surat kan, tu tulisan kecil. Dia kata betul. Tak payah baca lah, you know. Betul. So jangan lupa clean up komputer every time you dah habis guna ni. Okay, dah. Clean up. Okay. Tu settle yang tu. Okay. Right, clear? Very clear. Right, any question so far about the spyware? And then spybot search and destroy boleh Google lah ni. Dia safer networking. It's free. Yep. It's free guys, it's free. Ini dia, tak ada. Kena kerja lebih sikit lah. Sebab tu tengok Bro Malik take that extra effort to introduce to you all the softwares yang kita rasa boleh membantu kita untuk counter each and every individual punya problems. Yep. So untuk spybot search and destroy ni, dia punya website dia ni safer networking. Safernetworking.org. Kurang-kurangnya ni memang company orang wujud lah kan. Yes. Ini kadang-kadang kita download ikut nampak senang je ada spybot kan. Itu pun kadang-kadang hati-hati sebab kadang-kadang bila kita masuk ke website tu kan, dia kata okey, kami akan bagi you download tetapi tolong masukkan credit card number lah bagai ke. Yes. Dia mulalah macam-macam. Nampak ni HTTPS. Yes. And then yang penting ni tengok ada keylog. Kalau keylog dia ketat tu maknanya dia secure lah. Kalau dia terbuka tu maknanya unsecured. I see. Sekarang ni kadang-kadang nampak tapi tak faham. Kan? Ataupun apa terlepas pandang pun ada. Betul. Sebab dah terbiasa kan. Dah biasa. Check. Okay. So just be careful lah. Hati-hati tu yang paling penting. Apa benda kita buat, macam saya kata saya selalu ulang kan, setiap benda yang kita buat pastikan kita guna akal Check dulu, hati-hati sebelum nak klik. Buat due diligence. Tak, benda tu kalau tak praktis memang rasa banyaknya aku nak kena cover, but once you put it in practice jadi amalan. Jadi amalan kan. Betul. Masuk kereta kan, you pakai seatbelt sebelum bergerak, you know. Betul. Sama je. Contoh macam keluar rumah, baca doa keluar rumah kan. Jadikan amalan lah. Exactly. Tu yang jangan buat tu. Macam mana baca doa? Subhanallazi ke usolli ke? Macam kan? Betul. Okay. The last one is? Alright. Last one is keyloggers. Yes. Keyloggers ni basically dia akan detect all your keystrokes lah. So macam password bila kita key in masuk site dia akan detect. So these are type of keyloggers. How do you know that you are being infected by a keylogger? Contohnya lah, kalau macam adware tu kau nampak benda tu kan. Tapi macam keyloggers ni macam mana
Nak nampak? Nak bagi tahu Keylogger kita boleh detect guna anti keylogger punya apps lah, ataupun the AV itself boleh detect keyloggers. yang biasanya kalau aku tak silap lah kan, kalau macam paid keyloggers dia memang datang dengan that kind of protection kan, yang like I'm using like F-Secure, aku pakai F-Secure. So whenever you go to that kind of sensitive punya website, dia akan terus prompt dekat atas tu. Aku rasa key pun benda yang sama. Capacity keyboard dia sendiri. Yes. So And then, okay, satu lagi cara yang paling senang nak tahu kita ada keylogger dalam sistem ke tak, kita guna control alternate delete. oh, okay, apa tu? Selalunya kan macam kita guna server kan server memang dia dah ada kita punya apa, login punya screen. Kan masa login screen tu kan dia kat bawah server tu dia cakap you can press control alternate delete untuk login, masuk username semua kan. Ya. Masa tu kalau kita ada keylogger, bila tekan control alternate delete dia tak akan keluar you punya Windows punya login. Oh, dia keluar apa? Dia akan keluar basically apa, tak ingat lah. Basically dia tak akan keluar you punya Windows login tu lah. Just control alternate delete Contoh macam kita sekarang guna control alternate delete. Nampak tak ni? Log, switch user ni semua kan? Tak nampak bro. Pasal sharing dekat. Nampak kan? Sebab sharing dia tekan tu dia keluar terus tak ada. You share at your desktop and then mungkin kita boleh nampak. Dah share lah ni. I'm sharing my desktop. This is your PowerPoint? Yep. Okay. So basically bila I tekan control alternate delete memang dia terkeluar. Dia akan pop dia punya window tu kan. Yep. So keylogger normally kalau nak detect masa kita nak login tu kita tekan control alternate delete lah. Kalau tak nampak maksudnya adalah benda tu kan. And then satu lagi masa kita kat account ni account protection, manage account. Alah ni air ni tak kantoi. Basically dia ada kat sini yang you boleh detect. That means boleh tekan control alternate delete. Whenever you want to log into your screen, make sure you tekan control alternate delete. You kena activate benda tu kat sini dalam user account. Okay. So anti keylogger dia ada software dia sendiri kan? Ada. So anti keylogger just install keylogger lah, make it a practice once in a while. You tolong larankan anti keylogger tu. Kan? Kalau kita nak cari whether kita ada ke tidak, kita bukannya pakar macam Abang Malik kita. Kan? Dia tak ada. Kalau kita kurang ilmu dan follow benda yang dah ada ni, dia dah bagi tips contoh macam kat sini, pakai anti keylogger punya software, download, run je. Nampak? Ni macam AV itself dah ada built-in lah anti keylogger. Kaspersky. Ini yang experience lah. Okay, having said that, most of the thing, all of the thing that you have showed so far, semua tu guna antivirus yang free. Okay, lah, these people would like to buy kan untuk internet security, that kind of thing. Okay, so basically semua yang ada dekat on shelf sekarang ni lebih kurang je. Yep. Kan? Betul. Yang kalau kita kata kurang hassle lah. Kurang hassle kan, yang tak main download ikut suka hati, yang kita tak nak kontrol. Malulah kita kena faham. Kadang-kadang viewers kita ni orang biasa. Dia takkan technical sangat. Okay, I want to off this, I want to off that, yang dia keep this one running, you know. Dia maksudnya dia sekali buka dia tu main jalan ni.
Kan, tapi experience benda tu, slow lah komputer hari ni. Rupanya dia tengah loading, dia tengah update kat belakang tu, yang kita tak perasan. Betul. After 1 hour tiba-tiba tengok, okay, barulah rasa laju sikit lepas sejam. Betul. So what do you recommend? Because aku pun ada experience benda itu. Tengok, kenapa yang lambat sangat kan ni kan? Dia tengok, rupanya dia jalan kat belakang. So You mean recommend brand apa? yeah. AV brand apa? Yep. Like I said previously lah, cari AV yang dia punya memory tak guna banyak. Contoh macam SmartDev lah. SmartDev memang tak banyak guna memory. Tengok I buka I punya task manager. So you can buy lah SmartDev in a way Ada yang jenis speed. Nampak? SmartDev 8.3. Komodo dia ada 2 ni running 8.9, 8.9. Banyak benda run sekali kan. Okay. So SmartDev yang dia tak banyak, dia punya memory penggunaan dia ni lebih kurang 8.3 sorry, ni dah turun 7.9. So you guys, Norton lagi teruk. oh yes, Norton the worst. Sekali buka sampai ada pernah sekali nampak sampai 100 lebih meg dia guna. dulu apa Penicillin, Micro, betul? kan, ini semua jenis banyak bekerja kat belakang ni. Yes. Kalau memory kita tinggi okey lah. Tapi kalau setakat 4 gig, Benanah kalau lah. dah 1 tu je guna 100 lebih meg, memang merangkak lah. Betul. Okay. So galakkan guna SmartDev lah. Gunakan SmartDev lah. You can try it out, guys. SmartDev ni pun free, kan? Betul? Nak bayar pun boleh. Exactly. So kalau macam tu, SmartDev, Avast pun free, kan? So Avast macam mana? Okay, based on my experience, last time I used to love having the 3As lah. Avast, Avira dengan AVG. Okay, I call them the 3As. So selalu I alternate. Okay, tengok masa tu kalau rajin kan, uninstall Avira, install Avast. Lepas tu the next month tu uninstall Avast, install AVG. But now dah boring, dah malas nak keep in touch dengan dia punya apa orang kata virus punya diorang panggil virus definition punya data file. Kalau tak kena keep in touch lah, kena keep up to date. Siapa yang paling banyak boleh detect malware. So this SmartDev is sufficient enough lah to cater for all those virus. Yes. Lagi satu yang bestnya SmartDev ni, kalau kita cocok kita punya USB, automatic dia detect, dia scan. Macam AV lain, dia kadang-kadang lembab. Ada yang tak scan pun dia. Betul. Kenapa kan terasa hati lah kan? Ni based on my experience lah. Okay. Alright. Ada apa-apa lagi soalan nak tanya? Ni dah so basically itulah 9 jenis malware dan juga aplikasi untuk mengatasi dia. Okay, last but not least tadi you tanya apa, hijack this Okay, ni pun basically you can just run je. So yang boleh buat sistem scan. So dia akan detect.
So yang ni dia more on detecting your areas of registry. Okay. But by the way, this is from Trend Micro lah. Ni. Oh, ini free? Ni free. Oh. Then you boleh select yang ni kena manual lah, klik satu-satu. And then you just fix text. Oh, boleh fix. Oh, this is cool. Pasal sekarang ini banyak berlaku, masalah ni banyak berlaku. Betul? Bukan-bukan ni kan. Yes, sebab kadang-kadang sistem slow because kita punya registry banyak sangat benda merapu dalam tu, tak apa-apa benda kan. Sebab tu perlu ada registry cleaner lah. I agree. So insyaAllah kalau ada rezeki boleh buka session lain, cara-cara nak speed up sistem guna aplikasi. Macam hijack disk. Bagi bola tanggung every time bola tanggung. Aku banyak mas. Waktu ni privacy. Ui. Okay, tengok kita dah buat video tentang macam mana nak handle malware from the Windows application itself. Satu. Windows system itself. Satu, sorry. Yang kedua, kita pakai software-software yang free. You guys boleh rujuk semua ni. Kita dah up dekat YouTube channel. Yang ketiga, kita dah kenal pasti mana-mana software yang mana-mana software yang kita boleh gunakan untuk counter measure masalah-masalah malware ni. Betul. Buat ni lah. Kita juga dah ada satu juga video yang berkaitan tentang bagaimana untuk mencari sistem. Kita nak beli laptop ke, nak beli komputer ke. So apa yang perlu? Apa yang ciri-ciri dia, kita dah bincang dah pada tu. Andai kata sekarang ni, this is going to be the next one. Ini offered by Bro Malik kita dah ada komputer. Mungkin komputer kita tu dah lama sikit lah kan. Kita pun tak pernah buat clean up apa. So, nak speed up. So guys, that will be our future session. Keep in touch. We will keep on posting selagi kita dapat support daripada you. Okay, Bro Malik, ada nak tambah apa lagi? InsyaAllah tak ada apa-apa. Just ensure that bila kita puasa tu sebenar-benar puasa lah. Bukan setakat puasa tahan lapar dan dahaga je. Itu je lah sementara Ramadan ni. Betul kan? Sebab kita tak tahu. This would be our last Ramadan. Betul. So always be positive kan, buat yang terbaik, looking forward for all the positive things in life insyaAllah. So tak ada nak kata apa. Rambut sama hitam, hati lain-lain. Tapi kita boleh sentiasa ingat mengingati sama-sama sendiri. Alright. InsyaAllah. Okay. Untuk itu, insyaAllah kita akan berjumpa lagi dengan Bro Malik. Ada banyak sangat dia nak bagi. Aku rasa dia punya otak tu melimpah ruah. Kata aku nak bagi apa lagi, aku nak bagi apa lagi. So I'm like an open book lah. InsyaAllah rahmat Allah atas kamu lah bro. Nak berkongsi ilmu macam Alhamdulillah insyaAllah. So insyaAllah kita akan jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meant to be